Knock over the thing to remember. The scene starts tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Konsep asas perniagaan roti. Perniagaan ialah aktiviti yang melibatkan urus niaga jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual dan pembeli bagi memenuhi kehendak dan keperluan. Beberapa elemen penting dalam konsep asas perniagaan roti antaranya ialah penyediaan produk bakery. Perniagaan menjadikan pelbagai jenis pilihan roti untuk memenuhi keperluan seperti Gardenia, Massimo dan Milky Way. Terdapat beberapa jenis pilihan roti yang berbeza perisa seperti coklat, jagung dan vanila. Elemen penting seterusnya ialah kepuasan pelanggan. Perniagaan menawarkan pelbagai pilihan roti dalam memenuhi kepuasan pembeli. Hal ini kerana kebanyakan pengguna menjadikan roti sebagai makanan harian sebelum melakukan tugas. Bahkan roti juga mudah untuk dimakan kerana ia tidak perlu dimasak dan sebagainya. Roti telah menjadi makanan seisi keluarga kerana ianya boleh dimakan oleh semua lapisan masyarakat dan semua lapisan umat. Elemen penting yang terakhir ialah resepi yang unik. Perniagaan ini perlu sentiasa memperkenalkan resepi yang lebih unik agar dapat memberi keunikan dan rasa yang menarik perhatian pengguna untuk membeli. Keunikan resepi seperti kelembutan roti dan rasa mampu menandingi jenama roti yang lain. Secara tidak langsung, ia dapat meletakkan jenama roti tersebut satu langkah di hadapan daripada jenama roti yang lain. Kembali lagi kita. Pasaran persaingan sempurna. Pasaran persaingan sempurna ialah struktur ekonomi di mana banyak perniagaan menjual barangan yang sama. Tiada kos permulaan atau sekatan undang-undang. Ia adalah struktur pasaran teori dalam senario dunia ideal yang tidak mungkin wujud dalam pasaran moden. Persaingan sempurna atau dikenali sebagai persaingan tulen adalah tidak realistik. Tetapi, ini adalah model yang berguna untuk menerangkan cara bekalan dan permintaan memberi kesan kepada harga dan gelagat pembeli serta penjual. Antara ciri-ciri persaingan sempurna adalah termasuk produk bersifat homogeneous, iaitu pengganti sempurna. Barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh setiap firma tidak mempunyai ciri-ciri tersendiri. Justru, ia tidak dapat membezakan dan mengetahui siapa sebenarnya pengeluar barangan tersebut. Selain itu, firma bebas keluar dan masuk pasaran. Tiada halangan untuk firma baru memasuki PPS dan tiada halangan bagi firma dalam PPS untuk keluar dari pasaran. Ini menyebabkan firma dalam PPS hanya akan memperoleh untung normal dalam jangka panjang. Seterusnya ialah firma dan pengguna mempunyai maklumat yang sempurna. Firma dan pengguna mestilah mempunyai semua maklumat yang diperlukan untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat. Akhir sekali ialah firma adalah penerima harga. Firma menerima harga yang ditentukan pasaran atau mekanisme harga iaitu melalui kuasa permintaan dan penawaran. Ini kerana firma tidak mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pasaran. Pada tingkat harga tersebut, firma bebas menjual beberapa banyak barang yang dikehendaki. Antara isu pelanggan yang sering dihadapi oleh perniagaan roti adalah kenaikan harga roti. Peningkatan dalam kos pengeluaran dan bahan yang di luar kawalan dijangka menjadi punca syarikat terpaksa menyemak semula harga roti sebelum dikeluarkan kepada orang ramai. Untuk rekod, syarikat Roti Gardenia pernah menaikkan 6 harga produknya antara 10 sen hingga 50 sen pada 1 September 2022. Isu pelanggan yang kedua adalah pengeluaran produk roti yang terhad. Ketika Malaysia dilanda COVID-19,
pengeluaran roti menjadi terhad kerana pengeluaran roti di kilang telah mencapai tahap maksimum. Hal ini adalah kerana syarikat tidak mampu menampung jumlah permintaan roti yang tinggi oleh pelanggan sehingga stok roti yang dikeluarkan cepat habis. Isu pelanggan yang seterusnya adalah harga roti yang mahal di Sabah dan Sarawak. Harga roti Gardenia di Sabah dan Sarawak dikatakan 3 kali lebih mahal berbanding harga di Semenanjung. Jika di Semenanjung, harga roti Gardenia bermula 1 hingga RM5, tetapi tidak dengan Sabah dan Sarawak kerana harga mereka bermula dengan RM2.30. Kebersihan produk juga telah menjadi isu pelanggan. Pelbagai isu yang telah dibangkitkan oleh pelanggan tentang tahap kebersihan roti Gardenia. Isu pelanggan yang terakhir adalah kaedah pembungkusan yang mudah koyak. Isu pembungkusan roti sering menjadi bualan mulut oleh ramai pengguna. Rata-rata pengguna meluah rasa kecewa terhadap kelemahan yang ada pada bungkusan roti. Risiko perniagaan yang sering berlaku dalam sebuah perniagaan roti antaranya ialah kemampuan daya saing, hubungan komuniti dan risiko reputasi, risiko keuangan, isu perkawaman dan jumlah unit pengeluaran yang kurang. Persaingan antara syarikat roti yang lain antaranya kekurangan tenaga kerja, perspektif negatif masyarakat terhadap syarikat, kos kebaikan dan penyelenggaraan yang tidak dijangka, dan pergaduhan sesama manusia yang menjadi faktor berlakunya risiko perniagaan. Strategi untuk menangani isu pelanggan bagi kenaikan harga roti ialah Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna perlu bertindak bekerjasama dengan syarikat roti untuk menangguhkan terlebih dahulu cadangan untuk menaikkan harga roti di pasaran. Hal ini kerana walaupun menaikkan harga 10 sen sahaja, ia akan membebankan bagi golongan B40. Ini adalah strategi untuk menangani isu pelanggan untuk pengeluaran produk terhad. Pengeluaran roti haruslah ditingkatkan bagi memastikan tiada isu perebutan roti di pasaran. Ini juga bagi mengelakkan berlakunya kenaikan harga roti oleh segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya ialah strategi untuk menangani isu harga roti mahal di Sabah Sarawak. Syarikat roti seperti Gardenia perlu membuka kilang di Sabah Sarawak supaya masyarakat setempat dapat membeli roti dengan harga yang lebih murah. Seluruh lapisan masyarakat boleh menikmati harga roti seperti sama seperti di Semenanjung. Ini juga dapat menjimatkan kos untuk penghantaran roti di Sabah Sarawak. Seterusnya ialah kebersihan produk. Gardenia memberikan jaminan bahawa produk mereka adalah produk roti yang berkualiti dan segar agar pelanggan setia dan dapat menikmati roti Gardenia setiap hari dengan baik. Gardenia juga mengambil berat dan sangat serius terhadap tahap kebersihan yang maksimum di kilang mereka. Dan isu yang terakhir ialah kaedah pembungkusan yang mudah koyak. Pihak syarikat haruslah mencari satu kaedah untuk memastikan pembungkusan roti tahan lasak dan selamat digunakan. Pelbagai kaedah yang boleh digunakan seperti penggunaan plastik yang kukuh dan selamat dan lebih berkualiti tinggi dan selamat untuk membungkus roti. Antara strategi untuk risiko perniagaan bagi kemampuan daya saing ialah dari segi pembungkusan roti. Kebanyakan jenama lain menampilkan wajah baharu pada pembungkusan mereka. Syarikat roti juga perlu memperbaharui corak bungkusan yang lebih moden supaya dapat menarik minat pengguna dan bersaing dengan jenama yang lain. Yang kedua, jumlah unit pengeluaran yang kurang. Syarikat roti haruslah menaik taraf sistem perkilangan mereka supaya mampu untuk menghasilkan jumlah pengeluaran roti yang banyak. Yang ketiga, hubungan komuniti dan risiko reputasi. Syarikat Gardenia mesti menjalankan komunikasi terbuka dan jelas dengan pengguna untuk memastikan hubungan yang baik. Pihak syarikat Gardenia boleh bersemuka dengan pengguna yang mendapat produk Gardenia yang rosak atau bermasalah. Pengguna boleh menyatakan kebimbangan mereka dan menawarkan penyelesaian yang boleh dibangunkan bersama. Ini sekaligus dapat mengeratkan lagi hubungan antara syarikat Gardenia dan pengguna. Secara tidak langsung, dapat memberi imej yang baik terhadap syarikat Gardenia.
Ini juga boleh menjadi contoh kepada syarikat roti yang lain untuk memastikan hubungan komuniti dan risiko reputasi tidak terjejas. Yang keempat, cara untuk risiko perniagaan bagi risiko kewangan. Syarikat roti harus membuat penilaian risiko dan audit keselamatan untuk mengenal pasti potensi bahaya dan kelemahan dalam sistem perkilangan. Syarikat roti perlu membuat audit keselamatan yang kerap untuk memastikan pematuhan bagi langkah dan peraturan keselamatan yang ditetapkan. Yang terakhir, isu perkauman. Kedua-dua pihak haruslah mengambil iktibar atas apa yang berlaku kerana isu perkauman adalah isu yang sensitif dalam masyarakat. Kedua-dua pihak juga haruslah saling bermaafan agar ikatan saudara tidak putus. Secara tidak langsung dapat memberi impak positif kepada masyarakat dan perniagaan. Bak kata pepatah, air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah kita di antara sesama rakyat Malaysia.